Didik TV KPM. Siapa sebenarnya yang boleh terima zakat ni Ustaz? Jadi Ustaz, untuk topik kita pada hari ini, pendidikan Islam dengan topik kita zakat penyuci harta. Siapa yang boleh terima zakat ni Ustaz? Dipersilakan. Okey. Jadi soalan ni sangat menarik. Ramai yang mungkin tertanya-tanya. Tajuk zakat penyuci harta. Siapa yang layak menerima zakat ni, yang duit banyak-banyak ni, harta yang banyak-banyak yang bertimbun-timbun ni? Kan? Jadi saya nak bagi tahu dulu Syafiqah, ya murid-murid sekalian yang ada di dalam Google Meet dan di luar sana, penerima zakat ni kita panggil dia asnaf. Asnaf yang warna kuning ni ya, yang layak menerima zakat. Okey, mungkin pula tertanya pula, asnaf tu apa dia? Okey, Faiz, pernah dengar tak apa itu asnaf? Pernah dengar ke tidak? Kalau pernah dengar, kalau tak dengar soalan, kalau tak ada cakap, angkat je kad tu. Ada kuning, merah dan juga warna hijau tu. Pernah dengar tak? Ataupun tak pernah dengar? Nah, Pernah dengar. Okey, tapi faham tak apa itu asnaf? faham. Faham dah? Ustaz hebat ni. Mungkin belajar dalam kelas dah. Tapi kita akan terangkan secara detail apa itu asnaf. Okey? Asnaf kita tengok dulu. Pengertian asnaf ialah pihak yang layak menerima bantuan zakat yang dikutip daripada orang Islam. Banyak tu Syafiqah, kadang-kadang kita kutip duit raya. Itu saya asnaf Ustaz dapat duit raya. Okey, duit raya siapa-siapa pun boleh dapat. Kan? Betul. Nak bagi sedekah, siapa-siapa pun boleh dapat. Ustaz Abah, Ustaz Azlan pun boleh dapat, ya. Tapi untuk tajuk asnaf ni kita tengok golongan atau pihak yang layak menerima bantuan zakat yang dikutip daripada orang Islam. Okey Faiz ya? Luqman, Farah dan juga Fatin. Okey, kita akan tengok. Okey, bila kita sebut tentang asnaf ni, ada berapa asnaf agak-agaknya? Cuba jawab, murid-murid yang ada di luar pun boleh jawab ni. Berapa? Syafiqah, berapa asnaf sebenarnya? Berapa Haji? Kan? Saya pun keliru ni. Kadang-kadang ada yang kata 2, 3, 4. Tak apa. Hari ini nama pun proses belajar. So, kita akan kongsikan asnaf ada 8 asnaf. Okey. Saya nak minta murid-murid sebutkan. Okey. Ataupun kita sebut sama-sama lah ya. Okey. Yang pertama kita sebut dia sebagai fakir. Ya. Fakir. Okey. Buat kalau sekadar dia bahasa Arab ni faqaf, faqir. Ya, faqir. Okey. Yang kedua, miskin. Saya miskin. Kan? Kita pernah dengar kan ustaz, saya ni miskin ustaz. Saya tengok betul kan miskin. Kita tengok takrif nanti sekejap lagi. Yang ketiga, amil. Farah. Apa Farah? Cuba sebut. Boleh sebut Farah? Farah, cuba sebut Farah. Nak tengok bunyi slang Arab tak? Apa dia? Amin. Masya Allah, betul. Amil. Bukan amil, bukan huruf alif. Ain. Ali. Amil. Okey, seterusnya mu'allaf. Ya, mu'allaf. Yang seterusnya hamba. Bukan tuan hamba. Bukan itu hambanya. Nanti kita melihat siapakah hamba itu. Kan? Yang seterusnya iaitu orang yang berhutang. Ustaz, saya hutang. Ustaz beli kereta Mercedes. Termasuk orang menerima zakat tak? Nanti kita tengok. Ya. Kemudian, fisabilillah. Dan yang terakhir. Luqman, apa yang terakhir? Nampak tak Luqman? Luqman? Oh, nampak tak dengar? Tak apa. Yang terakhir iaitu Ibnu Sabil. So, ada berapa semua? Ada 8. Ingat betul-betul ada 8 asnaf. Maka kalau kita nak minta zakat ni, kita tengok kita ni termasuk dalam 8 ni tak. Kalau kita termasuk dalam 8 ni, maka kita layak untuk menerima zakat. So, kita akan masuk satu persatu. Yang pertama, fakir. Siapakah itu fakir, Syafiqah? Siapakah itu fakir? Okey. Orang yang tiada harta yang mencukupi untuk keperluan dirinya, termasuk makan minum, pakaian dan juga tempat tinggal. Apa beza dengan miskin ni? Kita tengok. Okay, kita tengok. Kita bagi contoh lah ya. Kita bagi contoh. Okey. Saya nak tanya dekat Fatin. Fatin? Boleh Fatin? Okey. Fatin? Tak dengar juga ya. Semua tak dengar ni. Hari ini memang line tidak membantu mereka. Okey, cuba. Fatin? Tak dengar. Okey, tak dengar. Okey. Baik, boleh dengar Ustaz. Okey, Fatin. Fatin?
Apa yang Fatih faham tentang fakir? Orang yang tiada harta yang cukupi untuk keperluan dirinya termasuk makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Betul sangat, betul sangat Betul, ya. betul. Walaupun dalam struggle nak jawab tu, okey. Okey, tanya, okey. Jangan jawab jawapan anda tu betul. Okey, kita tengok fakir. Kita bagi contohlah Syafiqah supaya senang ya. Contoh fakir ini iaitu orang yang memerlukan RM10 sehari. Dia ada family, dia perlukan RM10 sehari. Tapi dia hanya mampu memperoleh RM3 saja. Nak beli contohlah nak beli susu dekat anak dia yang harga RM10 tu, maka dia tak mampu. Dia kenapa? Pendapatan dia RM3. Jadi dia tidak mampu untuk membeli susu tersebut. Jadi menitik air liurnya tengok susu tu. Allah. Maka itu dinamakan fakir. Layak tak terima zakat? Layak. Layak sangat terima zakat. Okey, yang kedua kita tengok yang kedua orang miskin. Dia up level sikit lah ya, orang miskin. Siapakah itu orang miskin? Sama juga kita tengok. Miskin orang yang hanya mampu menampung, nampak beza kan? Sebahagian hartanya daripada sebahagian sahaja daripada keperluan hidup dia. Okey, kita bagi contoh lagi Syafiqah supaya nampak lebih jelas. Ya, contoh yang kita nak bagi sini contoh orang miskin ni macam mana? Kalau dekat kampung kita tengok contohnya seorang yang memerlukan RM10 tapi dia hanya mampu memperoleh RM8 sehari. Dekat-dekatlah nak boleh beli. Tapi hampir-hampir masih lagi dia kekurangan. Sekurang-kurangnya contoh ikan tu sekilo, katakanlah RM10. Maka dia ada RM8, dia boleh belilah ikan tapi tak sampailah sekilo. Ya, berbanding dengan fakir tadi. Nak beli setengah kilo pun tak cukup. Itu dipanggil fakir. Boleh beza murid-murid sekalian, perbezaan di antara fakir dan juga miskin. Setakat ini saya nak tengok traffic light anda, hijau, merah atau kuning. Hijau, merah atau kuning. Masya-Allah. Okey Faiz. Okey, nampaknya semuanya kita teruskan. Okey, teruskan Ustaz. Okey, bila hijau kita kena jalan. Okey, terbaik. Okey, kita teruskan kepada yang ketiga dipanggil amil yang disebutkan oleh Farah tadi ya. Amil, Farah sebut tadi macam Arab, kan? Amil. Okey. Amil iaitu mereka yang dilantik oleh pemerintah untuk mengumpul dan mengagihkan harta, iaitu kutipan zakat tadi. Bukan sebarang orang Syafiqah, bukan sebarang orang anak murid sekalian yang boleh kutip zakat. Tiba-tiba datang rumah kita, saya ni nak kutip zakat ni. Untuk siapa? Keluarga saya. Tak boleh. Mana Adakah boleh? dia amil? Minta surat tauliah dulu. Mana lantikan daripada pemerintah? Okey, ini surat lantikan saya yang dilantik untuk mengutip zakat. Maka orang itu barulah dipanggil amil. Bukan nama dia amil. Saya ni amil sebab nama saya amil. Pak saya letak nama amil, bukan. Ya, boleh? Okey, yang ketiga. Kita teruskan yang keempat. Yang keempat, mu'allaf. Okey, Faiz. Faiz pernah tahu kan? Apa itu mu'allaf? Pernah dengar tak perkataan mu'allaf ni? Mu'allaf, Faiz. Pernah Ustaz dia kata. Pernah? Oh, dengar pernah dengar mu'allaf. Mu'allaf ni siapa selalunya kita sebut? Awak ni, Ustaz Azlan ni mu'allaf ke? Contohlah kan soalan tu. Sesuai atau tidak soalan tu. Okey, kita tengok pengertian supaya lebih faham. Okey, mu'allaf iaitu orang yang baru memeluk Islam. Ya, pengalaman saya Syafiqah, apabila seorang non-muslim ni dia memeluk Islam di depan kita, masya-Allah tak tahu nak cakap lah. Waktu dia mengucap 2 kalimah syahadah tu, berdebar jantung saya Syafiqah. Lepas tu menitis air mata, masya-Allah. Itulah di antara kehebatan mu'allaf sebab mereka masuk dengan penuh kerelaan. Jadi mereka ini, untuk kita support mereka, moral mereka, nak support semuanya, nak bagi sokongan dekat mereka, maka kita Berikan zakat untuk mereka. Okey, itu yang keempat. Kita teruskan yang kelima, hamba. Okey, hamba. Kita pernah dengar, hamba ni dah tak ada dah zaman kita sekarang kan. Tapi zaman dulu, zaman sebelum kedatangan Islam, hamba ini sangat banyak. Dan kita pun tahu antara hamba yang terkenal dalam Islam ialah Bilal bin Rabah, seorang hamba yang dijanjikan masuk syurga. Jadi hamba ini siapa? Okey, hamba ialah golongan hamba yang ingin membebaskan diri mereka. Dia duduk di bawah orang, maka mereka teringin nak bebas. Itulah dipanggil hamba. Okey? Okey, kita teruskan ya. Okey, yang keenam. Yang keenam. Okey, setakat ni saya nak tengoklah traffic light anda ya. Nampak senyap semua, line pula tak membantu. Cuba angkat tengok, okey? Faiz faham? Angkat warna hijau. Hijau semua. Farah, Fatin, macam mana? Anda di luar sana.
Okey, nampaknya soalan pun lambat sampai Syafiqah ya. Tak apa. Okey, saya anggapkan murid-murid faham insya-Allah ya. Okey, yang keenam iaitu orang yang berhutang. Macam saya sebut tadi lah Ustaz, saya ni beli kereta Mercedes ni, tapi saya tak mampu nak bayar lah. Ya, sebab sebulan ni layak tak Ustaz saya nak minta zakat lah kepada pejabat zakat ni sebab saya ni nak bayar hutang. Dua kereta. Berapa yang kau perlukan? Tak ada banyak Ustaz. Lebih kurang dalam 500,000 je. Ui, banyak tu. Layak ke dia dapat tu? Layak ke tak? Okay. So, orang yang berhutang itu, ya, kita tengok apa itu orang yang berhutang. Kita tengok pengertian dia. Itu orang yang dibebani hutang untuk keperluan asas dirinya dan juga tanggungannya dan tidak mampu membayarnya. Contoh, dia pergi kedai, Syafiqah. Dia pergi kedai, ya, murid-murid sekalian, beli beras. Tak dapat nak bayar, ya. Hutang dekat kedai barang tu, Pak Cik Mat, Pak Mat tu contohlah, Pak Mat, Pak A, Pak B kan, kita tak nak, Pak Mat mana pun tak tahulah ya. Contohnya dia tu tak duk minta lah, tagihlah hutang, awak dah lama kan. Jadi orang itu dia layak tak terima zakat? Layak terima zakat kerana dia dibebani hutang untuk keperluan dirinya. Okey, dan juga tanggungannya serta tidak mampu nak bayar dia. Okey, seterusnya. Yang seterusnya iaitu fisabilillah. Iaitu fisabilillah ni siapa? Orang yang berjuang di jalan Allah. Contoh murid-murid yang ada di Google Meet kita itulah, ya. Mereka ni berjuang di jalan Allah. Hari ini nak masuk kelas pun terpaksa bersungguh-sungguh cari kat mana ada internet, kat mana dapat ni, mohon bantuan daripada rakan-rakan dan sebagainya. Maka itu berjuang fisabilillah. Dan yang ke-8 iaitu Ibnu Sabil, iaitu orang yang berjuang di jalan Allah, iaitu orang yang bermusafir. Dia dalam perjalanan musafir tiba-tiba ya terputus perbelanjaannya Syafiqah. Kita jumpa orang kat jalan tu, dari mana ni? Dari negeri Ustaz lah, Ustaz Azlan tu, dari Kedah contoh. Ataupun saya lah, datang duduk dekat tepi masjid tu. Saya ni tak ada duit. Allahu Akbar. Ibnu Sabil Ustaz Ibnu Sabil kalau macam tu Ibnu Sabil sebab pun saya ni nak balik kampung tambang tak ada, maka saya layak tak dapat zakat. Layak, tapi bukan tipu lah, yang betul punya. Okey, dan sekarang nampaknya ketinggal kita nampak ada di sini iaitu Faiz dan juga Luqman. Yang masih handsome bergaya. Kita nak bagi uji minda sikit. Okey, bersedia Faiz? Bersedia Luqman? Bersedia Ustaz. Okey, Angguk bersedia ya. Okey, kita uji minda yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan asnaf? Okey, yang pertama, pihak yang membuat kutipan zakat. Kita ada pilihan jawapan. Ya, daripada orang Islam. Okey, yang pertama. Yang kedua, pihak yang memberi bantuan zakat yang dikutip daripada orang Islam. Yang ketiga, pihak yang layak menerima bantuan zakat yang dikutip daripada orang Islam. Siapa nak jawab kat sini? Luqman, dua-dua berebut ni. Okey. Kamu ada whiteboard. Bersama dengan kamu whiteboard, tolong tulis jawapannya A, B, C. Tolong tulis jawapannya. A, B, C. Okey, mana satu jawapannya? Segera, secepat mungkin. Nampaknya kita gunakan kaedah ini pula ya. Okey, C. Okey, kata Luqman C. Kata Faiz C. Luqman? C juga Ustaz. C juga. Okey, betul kot kan? Ya, betul. Bagi markah dekat dua orang hero ni. 2 markah kita bagi 2 markah dekat dia orang. Bagi 2 markah. Seorang 2 markah. Luqman 2 markah, begitu juga dengan Faiz. Okey, seterusnya uji minda seterusnya. Siapakah yang dimaksudkan dengan amil? Amil. Okey, A, mereka yang dilantik oleh pemerintah, A, B juga ya. Untuk mengumpul dan mengagihkan harta. B, ya, peminta zakat yang mengharapkan bantuan zakat. Dan C, pemerintah yang mengutip zakat dalam negara. Okey, cuba pilih jawapan. A, B, C, D. Boleh tulis Ustaz Boleh tulis. Nampaknya Fatin pun boleh tulis. Gunakan whiteboard anda untuk menulis jawapan. Apakah pilihan jawapan anda? Jawapan yang pertama daripada Faiz, A. Daripada Luqman, A. Kita tunggu jawapan daripada Fatin. Apa jawapannya Fatin? Apa dimaksudkan dengan amin? Okey, A Fatin juga Ustaz. baru masuk pun bagi markah semua. Hari ini saya bermurah hati nak bagi semua 2 markah Syafiqah dekat dia orang ni. Okey, tahniah jawapan dia betul ya. Dan seterusnya, okey, berikan perbezaan di antara fakir dan miskin. Okey, cuba beri perbezaan di antara fakir dan miskin. Ini saya nak minta jawapan daripada Zahira, Farah Zahira. Farah Zahira dengar, bagi satu perbezaan di antara fakir dengan miskin. Apa beza fakir, apa beza miskin? Apa itu miskin, apa itu fakir? Farah, kita nak kutip markah ni. Boleh Farah? Farah okey. Boleh. Okey, silakan.
Fakir seseorang yang memerlukan RM10 sehari tetapi dia hanya mampu peroleh RM3 sehari. Okey, miskin. Miskin seseorang yang perlukan RM10 sehari tetapi dia hanya mampu peroleh RM8 sahaja. Okey, walaupun itu bukan pengertian dia, bukan, tapi dari segi perbezaannya nampak ketara. Ya. Okey, tanya bagi 2 markah, 2 markah. Bagi 2 markah juga. Tahniah. Kepada tahniah ya. Jadi itu perbezaan kita tengok ya. Okey, saya akan tunjukkan perbezaan tadi yang disebutkan tadi. Ini yang ditunjukkan oleh Fatin dan juga disebutkan oleh Farah tadi. Okey, iaitu dia katakan bahawa ni contoh yang dibagi. Tak semestinya RM3 ya. Kalau kita RM1 pun RM2 pun masih dikira fakir. Bukan RM3 sajalah kalau kita kira nilai berdasarkan keadaan semasa. Okey, itu ya. Dan seterusnya kita tengok kepada uji minda yang seterusnya. Senaraikan 8 golongan asnaf penerima zakat. Saya minta 2. Farah sebut 2, Fatin 2, Luqman 2, Faiz 2. Cuba sebutkan asnaf sekarang. Cepat. Okey, silakan. Siapa Saya nak mula mulakan dulu? dengan Luqman dulu. Okey, silakan Luqman. Silakan Luqman. Fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Dua. Okey, terbaik. Seterusnya, Faiz. Hamba dan berhutang. Hamba dan orang berhutang. Terbaik. Okey, Farah. Fisabilillah dan Ibnu Sabil. Fisabilillah dan Ibnu Sabil. Dan yang terakhir, Fatin, 2 lagi. Terakhir. Yang belum disebut. Amil dan Mu'alaf. Amir dan Mu'allah. Agak-agak betul tak, Syafiqah? Saya rasa betul tu Ustaz. 8 ni kita tengok golongan kat tu. sini ni. Wow. Semua betul lah. Tahniah kepada murid-murid. Nampaknya faham betul-betul. Tolong angkat kad. Syafiqah. Saya angkat kad tapi Ustaz nak bagi markah tak? Lupa. Banyak kena bagi ni. markah. Semua dapat. Okey, semua dapat Ustaz. Masya Allah, Okey. nampaknya semakin meriah papan ganjaran kita pada Banyak hari ni ini. Ustaz dah markah diorang ni. Masya Allah. Wow, kan terbaik. Okey. Itu dia yang kita belajar mengenai dengan golongan asnaf dan golongan yang layak menerima zakat. Jadi sekarang ni kita bagi ruang, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM.